Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati pada Ustaz Ghazali selaku imam pada malam ni, Ustaz Syaril, Cikgu Sabti, Cik Azhar, Zazi, Mahuri dan seterusnya ya, Jawatankuasa Surau Asy-Syakirin, tuan-tuan bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya. Allah izinkan pada kita pada hari ini bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu, berada di dalam taman-taman syurga Allah yang berada di alam nyata. Ini taman syurga Allah yang ada di dalam alam nyata ini, iaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Di samping kita mohon pada Allah untuk menerima amal kebaikan kita, amal kebajikan kita sepanjang hari ini, dan terutamanya yang baru sahaja kita selesaikan, iaitu solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah jadikan ianya asbab untuk kebaikan kita, walaupun sesaat, walaupun selahzah waktunya kita berada di atas muka bumi ini. Hari ini hari yang ke-11 Zulhijjah, masuk pada hari tasyrik, hari-hari tasyrik, di mana dalam kalau sekiranya kita berada dalam peribadatan kita menunaikan fardu haji 11 Zulhijjah, semua jemaah haji ini sedang menyelesaikan syarat wajib bagi haji. Syarat wajib bagi haji dalam sehari 3 hari selepas 10 Zulhijjah ialah mabit di Mina ataupun di Bagi Muna, dan juga melontar 3 jamratul, iaitu jamratul ula, jamratul wusta dan jamratul aqabah. Setiap hari kerja ni tu. Bermabit bermaksudnya berada seketika, sepertiga malam setidak-tidaknya. Tapi kalau jemaah haji Malaysia biasanya akan berada dalam sepanjang hari tasyrik ni, kalau dia tak buat nafar awal. Nafar awal bermaksud dia duduk berada 2 hari sahaja di Mina. Melontar hari ketiga itu dibawa pada hari kedua. Lepas tu dia terus ke Mekah. Itu kalau dia buat nafar awal. Kalau dia buat nafar sani, dia habiskan 3 hari ni. 11 hari ni 11 hari ni buat apa? Orang jemaah haji kalau nak faham 11 hari bulan ini dia buat apa? Kalau kita biasa kita fahami kalau ini macam itu pasal pada haji lah, tak apa, kita ambil sikit ibrah waktu ni kan. 9 Zulhijjah ialah hari Arafah. 9 Zulhijjah ialah hari Arafah. Jemaah haji Malaysia dia akan berada di bumi Arafah pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah, semua jemaah haji, kebanyakan daripada Majlis Haji Malaysia memang dia diuruskan, memang begitulah. 8 Zulhijjah akan bawa ke Arafah dan bermalam. Sebab esoknya 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Hari Arafah tu semua orang berada di bumi Arafah. Sesiapa yang ingin menunaikan fardu haji pada tahun ya, contoh tahun inilah, maksudnya pada tahun yang dia duduk tu, pada tahun ini maksud dia mesti berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah, iaitu waktu harap Arafah tu, waktu dia panggil waktu wukuf, iaitu gelincir matahari terpacak di atas kita, kepala gelincir matahari sedikit.
start itulah waktu wukuf. Maka siapa yang nak menunaikan haji, dia mesti berada di bumi Arafah pada waktu wukuf itu. Lama mana? Waktu wukuf ini jumhur ulama nyatakan bahawa tergelincir saja matahari hinggalah terbenam matahari. Maksudnya tengah hari sikit dah mula tu, maka sampailah maghrib tu. Okey. Orang yang nak menunaikan haji, dia mesti setidak-tidaknya berada di waktu wukuf Arafah satu lahzah. Dalam bahasa Arab satu lahzah. Kalau kita bahasa pun seminit ni, sesaat pun tak apa. Maksudnya kalau kita bertasbih subhanallah, masa kita tasbih tu kita berada di bumi Arafah pada waktu wukuf. Dah adalah haji. Tempoh masanya. Kalau kita datang lalu pun sekejap tak apa. Lalu berhenti sekejap kereta. Tak turun dalam kereta pun tak apa. Tapi kereta tu berada di bumi Arafah pada waktu wukuf. Maka kita boleh menunaikan ibadah haji, rukun haji yang seterusnya. Itu mudah maksudnya. Itu pasal kadang-kadang orang yang sakit pun, kalau sakit dia selain daripada hak yang memang pakai duduk dalam ICU, tapi dia sebenarnya nak menunaikan haji, dia masuk Mekah, dia sakit, masuk hospital, tahan. Tapi dia tak masuk ICU, maka dia akan dibawa ke bumi Arafah juga. Pada waktu wukuf Arafah, duduklah dalam ambulans. Duduklah dalam ambulans yang kadang pakai oksigen, pakai apa semua tu kan. Duduk dalam ambulans tu seketika. Habis dalam seketika dia, ataupun kadang ambulans tu dia lalui parking sekejap, ambil masa dalam 5 minit, lepas tu dia akan bergerak balik ke hospital, duduk balik ke Mekah. Jadi selesai dia, maksudnya dah haji. Cuma dia kena buat rukun yang seterusnya, tawaf. Tapi buat wukuf dia tak boleh diwakilkan siapa-siapa. Itu pasal dia kena hadir juga. Kalau tawaf dia boleh wakilkan pada sesiapa, kena bayar dam sebagainya kan. Dia afdal dia kena buat. Jadi kalau orang sakit dia boleh, yang lain tu dia boleh berwakil-wakil dan sebagainya. Okey, itu gambaran. So 9 Zulhijjah wukuf. Habis dia masuk waktu maghrib, kita akan bergerak ke di Muzdalifah. Muzdalifah ni lalu saja, tak ada khemah pun, melainkan orang ada package. Orang duduk dengan package, dia ada bagi khemah. Sebab dia akan duduk dalam sekitar 4-5 jam je tu lah. Duduklah di situ waktu malam. Mula waktu mabit Muzdalifah ni iaitu selepas pukul 12 malam. Sekira selama mana sekurang-kurangnya sampai pukul 3 pagi je tu lah. 3-4 pagi barulah dia bergerak ke Mina. Dia akan bergerak pula di Mina. So di Muzdalifah ni kadang-kadang orang yang bergerak awal daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, jauh dia, jarak mana? Dalam sekitar 7 km. Antara bumi Arafah tu 7 ke 10 km begitu sampai bumi Muzdalifah. So dia duduklah di situ. Sekitar kita ni yang betulnya perlunya mesti berada di dalam tu selepas pukul 12. Kadang pukul 11.50 dan start waktu tengah malam. Sampailah sekitar dalam pukul sepertiga malam. Sepertiga malam maksud apa? Dalam sekitar 2 jam, 3 jam gitu lah kan. Okey. Tapi biasanya kalau jemaah haji Malaysia, dia akan duduk dalam keadaan tidak ada apa, langit sebagai bumbung. Bawah bumi ni memang pasir. Jadi kita akan bawa lapik, tikar, duduk di situ, apa buat? Zikir apa dan sebagainya. Sambil itu ambil batu, 7 biji batu. Oh, ini cerita haji, tak apa, kita ambil seberangan. Sebab tak tahu kita nak pergi lagi bila kan. Tapi tak apa, memang kita rasa seronok. Nanti kita sentuh sikit je kan. Okey. Habis dia pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, jemaah haji dia akan mula bergerak ke Mina. Dalam 10 km seterusnya, ataupun 5-6 km seterusnya. Biasanya dia akan diangkut lah. Diangkut, bukan jalan kaki, angkut. Diangkut dengan bas. Dengan belas km itu lah. Pergi berada di Muna. So dia akan melaksanakan lontaran pertama, iaitu di Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah, 7 biji batu yang putih di Muzdalifah tadi. Bila berlakunya tu? Kalau kita di sini, waktu afdalnya ialah waktu duha, raya semalam kan. Kalau kita raya haji tu, so waktu duha itu adalah waktu afdal.
Sehinggalah habis waktu tengah hari dan sebagainya, itu waktu afdal. Masa tu waktu sesak lah. Kalau waktu sekarang ni 65,000 tak sesak. Sebab dia dah letak 5 tingkat. Jamrat tu, tempat melontar tu, dia ada 5 tingkat. Dulu setempat je kan, dia 5 tingkat. Jadi 62,000 orang, dia memang waktu afdal dia pergi. Rugilah dia pergi. Macam saya itu pergi tengah malam. Bukan tengah malam, bayang kita kena tunggu daripada Mina, tunggu nak dekat maghribnya, lepas asar baru kami dibawa untuk melontar Jamratul Aqabah. Waktu afdal tu tak boleh pergi sebab terlalu padat dan sesak. Tu berlaku bila? Hari raya pertama. Hari raya pertama. Di sana memang tak akan rasa raya, sebab masa tu orang akan sibuk nak pergi melontar. Mana yang ada akhirnya panjang, berjalan kaki tu. Pergi mana? Pergi ke Mekah nak buat tawaf ifadah. Tapi kita jemaah Haji Malaysia memang tak dibenarkan lah. Tapi ada juga di antaranya yang kutu-kutu tertentu, yang ni dia seraganya tinggi, dia jalan kaki. Sebab dia tak ada kenderaan lah. Melainkan kalau dia nak, masa tu kalau dia ambil taksi sekalipun beratus harganya. Jaraknya dalam sekitar 12 ke 17 kilometer lah pada Mina tu, nak pergi ke Mekah Ramah tu. Maksudnya yang dekat Masjidil Haram untuk tawaf. Tapi orang yang jenis macam saya tu ikut je, jadi kita tak pergi tawaf tu. Tawaf tu kita tangguh dulu, biar habis dulu hari tasyrik. So bila habis melontar, hari raya pertama tu melontar 7 biji batu je. 7 biji batu saja. Jarak kita masa laluan dia tu, ni ya. Jarak di antara kemah di Mina nak pergi melontar, jaraknya ialah 3.5 km. Jalan kaki. Hari tasyrik yang pertama, maksudnya hari raya 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, memang dia tak benarkan bawa kerusi roda dengan orang yang sakit kerusi roda, tak dibenarkan langsung. Sebab waktu padat dan sebagainya, dia akan mengganggu perjalanan orang dan sebagainya. Tapi hari yang ke 12-13 tu baru dia ada longgar-longgar sikit, sebab ada orang yang buat nafal awal selesai kan. Jadi 10 hari bulan pergi melontar 7 biji batu saja dekat Jamratul Aqabah. Pergerakannya di Jamratul Aqabah ni sebenarnya dia ada, kalau laluan dia ada dibuat selahala je. Dia tidak boleh ulang alik dia tu. Sebab berlaku yang terowong Muasin tu tahun 91, lebih kurang tu lah, macam itulah, yang meninggal ramai kerana pertembungan tu, kerana boleh bertembung. Dia bukan buat sahala. Start daripada itu dia tak buat sahala. Dia tak buat dua hala, dia akan sahala. Jadi itu yang buat jaraknya tu 3.5 km memusim. Dia akan jumpa Jamratul Ula, tempat melontar yang pertama, jumpa Jamratul Wusta, tempat melontar yang kedua, jumpa Jamratul Aqabah yang ketiga. Laluannya mesti jumpa tiga-tiga tu dulu. Tapi hari raya pertama semua akan duduk di sini je. Melontar 7 biji batu semalam kan. Kalau kita fahamnya semalam, kerja semalam, selesai yang tu. Melontar saja 7 biji batu, dia boleh buat tahallul awal. Maksudnya dia dalam ihram tu, dia boleh keluar tanggal pakai ihram, pakai baju biasa. Semua larangan ihram semua tertanggal kecuali 3 yang bersangkutan dengan munakahat, bersama, kahwin, wali dan sebagainya. Yang lain tu dia dah biasa sebab dalam ihram. Okey, lepas tu dia balik 3 km. Malam kalau balik tu dengan cerita mungkin lebih, sebab dia memusim tu jauh dia musim balik kemah. So berada di Mina, kemah di Mina. Tunggulah hari ni, hari tasyrik lah. Tunggu esok pula. Okay, masuk waktunya iaitu selepas tengah malam kan. Tapi masuk waktu melontar seterusnya ialah selepas subuh. Masuk waktu melontarnya ialah selepas subuh. Maka selepas subuh, orang hari macam ini tadi, subuh tadi, orang akan pergi melontar. Tapi kali ini dia bukan melontar Aqabah saja. Dia kena melontar 7 biji batu di Ula, 7 biji batu di Wusta tengah, dan 7 biji batu di Aqabah. 7, 7, 7, 21 biji batu. Batu ni datang dari mana-mana pula?
ambil di Mina, dekat kemah tu. Carilah bawah-bawah selok kemah biasa. Kalau kemah kita muasasah, kalau orang biasa macam kan yang kita yang pergi fikir apa 9,980, yang asalnya harga memang 14,000 kata tu. Memang kemahnya bawahnya kapet je, selok kapet tu batu je. Jadi ambil batu situ je. Kalau orang package-nya kemah dia lain lah, VIP kan, harga dia berbeza. So itu gambaran. So hari ini hari tasyrik. Ini jemaah haji yang ada di sana ni sekarang sedang melaksanakan syarat wajib haji pada hari tasyrik, iaitu melontar 7 biji batu. 27 kena yakin nak masuk. Tak boleh pula lebih, jangan berlebih-lebihan, sebab dalam Islam larang berlebih-lebihan. Macam kita ambil semayang kan, sepatutnya 3 paling banyak pun kita buat lebih kan, tak. Jadi kita kena yakin kan 7 biji batu tu masuk dalam takung. Takung orang kata apa, rejam setan kan, macam tu lah. Sebab dia ambil syariatnya daripada masa zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, merejam syaitan pada ketika itu. Lepas tu habis jalan kaki balik 3 ke 4 kilometer, patah balik ke kemah kita. Lepas tu tunggu pula esok, bermabit bermaksudnya bermalam lah di Mina. Tunggu pula esok hari 12. Perkara yang sama juga buat, melontar 7 biji batu di ula usta apa patah balik. Tunggu pula hari 12 Zulhijjah 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah melontar ni 7. Melainkan orang yang buat nafas awal, esok dia lontar 7 ula, 7 usta, 7 aqabah, pusing, patah balik, naik balik. Dia melontar dengan niat dia melontar untuk hari 13 Zulhijjah. Maka dia melontar. Lepas tu dia balik kemah, siap-siap terus balik Mekah. Hari yang ketiga tu dia tak pergi dah, sebab dia dah buat nafar awal. Itu ada, maksudnya 3 hari ni melontar 7. Itulah keadaannya. So hari ni 11 Zulhijjah mulalah melontar 7 ula, 7 usta, 7 aqabah. Balik Mina, rehat dah di Mina tu. Mabit di Mina. Itulah keadaannya. Sampailah hari selesai 3 kali lontaran pada hari tasyrik. Lepas tu barulah kita akan balik ke Mekah, Masjidil Haram, untuk laksanakan rukun yang seterusnya, iaitu tawaf ifadah dan sa'i haji lah. Tawaf ifadah bermaksud tawaf haji, sa'i haji. Ini bagi orang yang melaksanakan tamattu lah, haji tamattu. Itu gambaran suasana yang berada di sana, yang berada pada waktu ini di sana. Sebenarnya cabaran di Mekah adalah ketika mana berada dalam hari-hari yang dipanggil masyahil haji. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina tu ada 3 hari di Mina tu, 3 masuk hari raya, 4 hari lah. So itu cabaran paling utama di situlah. Tapi cabaran itulah yang membuatkan pengalaman besar. Tempat yang biasanya kalau kita tidur 2 orang, diletakkan 4 orang. Katil yang biasa, katil single katil tu biasa luas katil, dia tak ada katil, tapi maksudnya keluasan katil, kalau satu single katil dia letakkan 2 orang. So satu kemah macam satu petak macam ni, biasanya sepatutnya ada dalam sekitar 8 orang pun selesa, dia letakkan 14 orang. Sebab saya dulu pun, kalau kita tidur tegak, kawan sebelah mesti tidur mengiring. Kalau badan macam saya, badan besar lagi tu. Itu yang jemaah saya, bukan jemaah, kawan, maksudnya satu grup saya tidur duduk. Lepas tu esoknya di pucuk saya, Ustaz, jom kita balik Mekah. Sebab dia dah tak selesa, dah tak ada tempat nak baring ke apa. Sebab orang kita ni kadang-kadang dah dapat tempat di sini, nama kat sini, bentang sejadah. So seluas-luas sejadah tu dia punya kononnya penjajahan dia. Esoknya terpaksa kami counter balik. Kita di bahagian-bahagian kita masing-masing. Jadi saya pun sendiri pakat dengan orang sebelah. Waktu dia baring tegak, saya ngiring. Waktu dia tegak, dia ngiring macam tu. Itulah kiri kanan. Ibrah dia, suasana rasa macam
sempitan dalam kubur. Tapi jauh lagi dalam kubur kan. Tapi itu antara benda macam tu. Orang yang ambil package, dia tak akan merasa dalam tu. Orang ambil package dia dapat. Dan sekarang ni kita tahu ada 217 orang jemaah haji Malaysia yang menunaikan haji kan. Kita agak orang sadar murah pergi haji tak? Yang ni mahal tak? Package yang paling murah pun dekat 13,000 duit kita ni. Yang duduk di sana ni bukan dari sini. Kalau di sini sekali dengan tiket terbang apa kan, tak duduk sana. Dekat-dekat lah. Dia dalam sekitar 7,000 ke 8,000 rial. Dalam sekitar 11,000 gitulah. Lebih kurang paling murah. Dia cari je lah. Lepas tu dia tengok gambaran kan dalam Labbaik Allah ni kan, Baitullah tu, salam Baitullah kan, tengok dia selesa duduk dalam kemah tu. Dia dah siap dah package dan sebagainya. Sebab dia kena ada jaga penjarakan kan, SOP sekarang ni. Dia tak boleh pergi gamble gitu. Dulu boleh gamble. Dulu boleh siapa masuk dalam Mekah boleh gamble lah, dulu boleh tunaikan haji gitu dan sebagainya. Okey, kali ni tak ada lah. Dia Arab Saudi pun pandai juga kan, dengan itulah dia dapat duit balik, visa dan sebagainya. So itu hakikat keadaan suasana yang sekarang ini, iaitu menjelang hari-hari tasyrik. Kita duduk sini rasa kaya sebagainya, korban dan sebagainya. Mereka di sana di Mina biasanya makan Maggi je waktu macam ni. Tak ada kuih-kuih raya, tak ada apa-apa. Nak semayang pun macam ni lah dia. Jadi bila nak semayang, beg letak susun satu baris, kita semayang. Itu tempat kita tidur, itu tempat semayang. Lepas tu jadikan kawasan imam. Lepas tu kan melepak balik. Apa buat? Kan biasa sembang. Lalu pun sembang orang yang ngaji lah, yang zikir lah dan sebagainya, yang tidur lah. Begitulah nak nunggu hari esok. Macam kalau pergi waktu muda, waktu kita ada semangat tenaga ni, kita tak berapa seronok duduk diam kan. Kita pun ambil peluang berjalan. Kalau saya itu pun ambil peluang berjalan. Semua, tapi hati-hati sebab semua kemah sama, takut sesat. Takut memang biasa sesat. Jadi pergi tengok jalan. Itu pasal tamu haji dia akan guna lambang gambar buah. Buah apple, buah mangga. Kemah ni buah mangga, kemah ni buah mangga dan sebagainya. So kita kena ingatlah buah mangga. Kalau mangga maksudnya kemah buah mangga kat mana? Dan sebagainya. Jadi itu dia punya panduan. Dia tak ada lorong Haji Muhammad Perak 6. Perak tu tak ada. Dia nak buat macam tu. Dia jenis step macam tu. So itu hakikat keadaan. Dan mudah-mudahan insya-Allah yakin sangka baik dengan Allah. Mungkin dalam keadaan pandemik ini mungkin sebagai satu ujian. Seolah-olah khatam kadang-kadang jauh dari sudut hati kata tak adalah masa pun nak buka dah. Tak adalah masa dah. Setiap orang, saya bagi betul, selalu saya cakap mesti ada niat, mesti ada rasa keazaman, nampak tak apa, doa terus. Ya Allah, aku nak pergi Mekah. Aku nak pergi Masjidil Haram, nak tunai umrah. Aku nak pergi Masjidil Haram Tanah untuk menunaikan haji dalam usia yang muda, usia sihat. Jangan berhenti ya doa, ya Allah aku nak pergi haji, aku nak pergi haji, aku nak pergi haji, dengan tidak bersandarkan kesihatan, dengan tidak bersandarkan dengan ilmu. Kita risau nanti orang pergi tapi dalam keadaan uzur, pergi dalam keadaan ilmu tak ada dan sebagainya. Dia jadi ikut. Dia bukan dia macam semayang. Semayang mula asal kita mak ayah kita ajar. Kadang-kadang mak ayah kata ikut ayah. Kita semayang ikut ayah kan. Dan berpuluh-puluh tahun pun kita akan itulah semayang kita dan sebagainya. Kalau haji ni dia ibadah yang melibatkan teknikalnya banyak. Dia banyak teknikal, banyak dari segi perlawanan dan sebagainya. Kalau cerita pasal haji ni memang banyak. Sampai sekarang ni pun saya dah rasa 3 tahun lebih 4 tahun dah saya mengajar bab haji di masjid lama. Tak habis-habis. Jadi hakikatnya macam itulah. Kalau tamu haji buat kuliah bersiri kan 17 minggu sebagainya, itu memanglah itu dia 7 poin saja. Jadi ibadah yang haji ni ibadah yang merangkumi syahadah, solat, puasa, zakat kan. Syahadah ini ketauhidan, tauhidan kita, itikad kita, qada qadar kita. Lepas tu kalau solat dari segi disiplin kita untuk beribadat kan. Itu ibadah kita kena ingat. Puasa menguji kita kesabaran kita.
sabar nak menunggu waktu berbuka dan sebagainya, puasa, ibadah puasa. Zakat ini pengorbanan. Maksudnya nak lahir kita ni beribadah dalam bentuk pengorbanan dan sebagainya. Haji rangkum semua dari tadi. Orang yang pergi haji dia tak sabar, habis. Orang yang pergi haji dia rasa berkira-kira dengan duit dia habis dan sebagainya, habis. Ibrah dia tak ada. Orang yang pergi haji dia tak ada rasa nak silaturahim antara satu sama lain, ukhuwah, habis. Sebab haji itu ukhuwah. Haji juga banyak dia punya gambaran, merangkumi semua ibadah dalam kataan ibadah kita, rukun Islam kita itu sendiri. Allah Ta'ala alam. Panjang kalimah yang nak habis masa. Sebab kita rasa apabila berlaku macam ni, kita rasa seolah-olah macam tak ada harapan lah, sangka baik dengan Allah. Allah hantar benda ni, pandemik COVID dan sebagainya, sebenarnya sekelip mata bagi Allah. Bukan malah sekelip mata, dia nak tarik balik itu sekejap aja. Maksudnya ini tentera Allah dan sebagainya. So kita ikhtiar dan yakin. Kita ikhtiar nak buat tabungan, nak pergi umrah dan sebagainya. Yakin dan percaya, sangka baik kita akan sampai juga, insya-Allah. So pada malam ini sikitlah sebenarnya kita pada bab kita ini berkaitan tentang, ingat lagi, iaitu sesuatu perkara yang berhak turun bala Allah di atas muka bumi ini berupa bertukar rupa asal dan ditelan bumi. Jadi bab majaa fi alamatil hulul mas'il wal khasfi. Bab yang ke-34. Kita ambillah sikitlah walaupun ada sikit masa lagi. Kita dah sampai ke masalah 186. Tengok 186. Masalah tanda-tanda mustahil turun azab Allah ke atas manusia itu ada lagi dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dalam hadisnya yang demikian. Ini maksudnya hadis kedua berkaitan tentang menunjukkan wajib turun bala Allah, berhak Allah nak turun bala. Kita dah bicarakan 14. Kalau berlaku benda ini, Allah boleh hantar turun bala sewena-wenanya bersandarkan hadis Nabi. So hari ini tambah satu lagi hadis, iaitu An Abi Hurairah qala musannif rahimahullah taala, telah berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya, mengambil satu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tukhizal fai'u duwala wal amanatul maghnama wa zakatul maghrama. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertamanya apabila diambil harta furuk, harta naungan, harta rampasan itu kepada pemerintah, yakni manakala harta rampasan perang itu tidak dibahagi-bahagikan, harta ghanimah tak dibahagi-bahagikan sama rata kepada yang sepatutnya menerima, seperti perbuatan Nabi SAW dengan segala sahabatnya, maka itulah satu daripada alamat penting turun bala Allah. Itu pun dah menunjukkan bahawa bala Allah akan sampai. Bala Allah akan sampai. Yang kedua, amanah itu menjadi pendapatan. Ada amanah tapi menjadi pendapatan. Dia jadi buat modal. Orang kadang suruh simpan duit, dia buat modal dan sebagainya, dia jadi pendapatan. Lepas tu dia bila dia minta, dia berhelak untuk nak pulangkan kerana tempoh masa mungkin tak cukup dan sebagainya kan. Misalnya apabila orang menumpangkan hartanya ditaruh simpanan di dalam rumahnya, tiba-tiba kamu berbuat hartanya itu sebagai barang dapat dengan percuma, tidak kamu pandang siapa punyanya. Maksudnya harta orang yang letakkan amanah pada kita pula laburkan ataupun modalkan dan sebagainya, ataupun kita khianati amanah itu, bahkan ambil gunanya dan habis tatkala dia belakang mata tuannya. Kemudian apabila datang tuan harta itu, dilihatnya hartanya telah engkau habiskan dan dituntut pun oleh tuan harta itu kepadamu, tiada faedah tuntutannya. Bila minta balik, dia minta dapat balik yang dia je. Walhal kita dah labur duit, guna duit dia,
faedah dia lah tak ada dan sebagainya. So, itu tak apa lagi, dapat balik modal. Ni takut dia pulang balik dalam keadaan sebenarnya tak cukup ni, ada lagi sikit, nanti aku bayar balik. Macam tu. Seolah-olah dia ada kerugian yang bernama. Bahkan jadi seperti barang hilang dengan tiada sahaja. Apabila telah berlaku banyak amanah itu hilang yang demikian, maka itulah tanda mustahil turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di peringkat kita sesama individu, sesama organisasi, di peringkat kerajaan, orang yang menunaikan amanah, contoh kalau kita laburkan ataupun kita letak duit satu amount di tabung haji, contoh, okay, duit kita bukan duduk diam saja, dia akan rolling dan sebagainya, macam KWSP kan dan sebagainya. Tapi kalau dia dah ada perjanjian keuntungan dan sebagainya dan ada, alhamdulillah lah. Kita tak nak yang bulat-bulat tu keuntungan tak ada. Itu pasal kita, kalau kita tengok ada hibah, ada hibah. Tapi yang tak boleh menetapkan hibah sepanjang masa. Itu bahaya juga. Itu dari segi sistem yang bahaya juga. Okey. Ketiganya, zakat itu sebagai membayar denda. Orang yang mengeluarkan zakat seolah-olah membayar denda. Ada dalam hati dia, jauh di sudut hatinya, aku tak nak bayar zakat. Tapi kerana zakat ni dah seolah-olah berat pada dia. Walhal zakat itu sebenarnya memang nak menyucikan hak yang ada pada diri dia. Itu bukan semua hak kita. Ada hak yang wajib bagi yang kita juga. Yakni apabila ada pada seorang Islam itu zakat yang wajib pada syarak, ia keluarkan dengan asbab telah cukup syaratnya dan pada hal padanya, maka jadi retan hatinya, hatinya gelisah dan berbekas dalam hatinya dengan berkata, amboi ruginya hati aku ni, aku cari benar-benar, aku kena serah pada orang. Dia ada tergeliat macam tu kan. Ataupun kadang-kadang orang bercakap, ni berhati, hati-hati lah diri saya dan yang tuan-tuan lembaga tamu haji dan lembaga hasil duk potong-potong macam ni kan. Baik, aku buat zakat, sekurang-kurangnya elak daripada bayar cukai. Jangan ada sabit kata begitu. Memanglah kalau sekarang ni, kalau orang bayar zakat, potong zakat, cukai dia akan potong. Kita jangan kita beranggap begitu. Dah, zakat itu ialah kewajipan. Jadi aku buat zakat ni, potong setiap bulan ni, memang wajib untuk aku. Bukan aku kerana aku nak elak cukai itu dan sebagainya. Itu ala kuliah memang betul lah kan. Tapi tak nak, jangan kita asbabnya tu seolah-olah nanti kita bersangkut hati kita bahawa seolah-olah zakat ni nak menyelamat kita daripada cukai. Walhal zakat itu adalah kewajipan kita. Itu beza dua perkara tu kan. Membodoh-bodohkan diri, baik aku tahan, tidak aku berikan pada sesiapa. Baik aku guna untuk diri aku kerana aku pun tiada cukup belanja. Nak kira cukup belanja, bagi banyak mana pun tak cukup. Tu pernah kata, ada yang tadilah sembang-sembang tadi, bila lepas beli tadi, jumpa ustaz, ada seorang tugas tu, Ustaz, orang tanyalah, apa yang kata miskin ni kan? Dia kata, miskin ni kalau kita tengok hujung bulan dia tak cukup, maksudnya tak cukup makanan hujung bulan. Alah hati, cikgu kau itu hujung bulan mana dia keluar rumah? Orang makan gaji, bukan orang kerjaan pun cukup bukanlah hujung bulan, maksudnya dah hujung gaji kan. Tak keluar rumah lah, tak cukup kan. Duit tu tak boleh nak pusing-pusing lah. Baik duduk diam rumah tu, makanlah apa yang ada lah. Miskin juga orang punya kita kan. Itu istilah ustaz tu kan. Nepuk lagi juga, jenuh juga nak jawab dengan kawan yang tanya kan. Dia istilah dia tu, wallahualam. Tapi betul lah, kalau di bandar pun 5,000 makin miskin kan. Di Kuala Lumpur 5,000 masih sikit. Kalau memang kalau 5,000, kalau anaknya tanggungannya dengan gaji itu dan sebagainya, memang tak cukup. Ini akhir zaman. Dan ceritakan ini adalah suasana akhir zaman. Dan sebenarnya dalam kehadapan ini pun ekonomi makin turun. Sebenarnya akan mengajar kita sesuatu pada diri kita. Okey, apabila ada berlaku yang demikian pada segala umat Muhammad itu, maka itulah tanda mustahil turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dah tahu ni, kita elak-elaklah untuk kita beranggapan sedemikian. Zakat ini kewajipan, bukan sesuatu yang kita nak mengelakkan daripada sesuatu. Dan zakat juga adalah bukannya denda. Zakat bukan denda. Zakat adalah suatu kewajipan.
Macam dalam ibadah haji dan umrah, dam. Orang kata dam ni denda. Dam ialah gantian ibadah. Dan ialah gantian ibadah. Okey, macam fidyah juga. Orang kata fidyah ni denda lah ni. Orang tak puasa 8 bulan tu, fidyah ni denda dah. Bukan denda. Dalam bab ibadah, fidyah, dam ni bukan denda. Ialah gantian ibadah. Dan juga ada yang dipanggil rukhsah. Rukhsah ini keringanan yang diberikan oleh Allah SWT dalam syariat Islam terhadap seseorang yang ada halangan, masyaqqah tertentu. Itu adalah perkara yang kita nampakkan kita sentuh pada malam ini. Saya sikit nak ambil curi masa sedikit tentang saya sebenarnya sedih bila sekarang ni kan tengah isu hangat apa dia. Caprice lawan dengan Ustaz Video. Nak juga merasa nak memberi komen dan sebagainya kan. Tuan-tuan ikuti ke benda ni tau? Hari ni 21 bulan tuan-tuan. Apa yang berlaku 21 bulan? Katanya pukul 9 kan? Orang semua Malaysia nunggu apa yang akan diselongkar oleh seorang hamba Allah nama Caprice inilah yang digelar Caprice ni. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Saya baca juga lah, saya ikuti. Kita ikutilah sebab kadang-kadang benda tu isu sebenarnya sesuatu isu yang ada dalam kehidupan masyarakat sekeliling. Kita kena hadam. Kalau tak nanti masyarakat yang tanya. Saya pun kadang-kadang orang akan tanya dan sebagainya. Tapi kita bukanlah orang yang hebat, orang yang tanya kita jawab. Tapi sekurang-kurang kita kena tahu. Caprice, kita tahulah dia ada cara dia sendiri, metod dia sendiri. Ustaz Liu ada metod dia sendiri dan sebagainya. Cuma satu kita kena jaga. Kita nak hormat orang, kita nak menjaga titik orang itu sendiri atas kerana apa? Kerana prinsip ke atau atas kerana hebatnya dia. Berbalik dalam kisah ini, bagi saya sebenarnya kita kena tanya balik pada diri kita. Niat kita, apa dia yang berlaku. Dan jauh di sudut hati juga sebab kita respect semua orang buat kerja amal ni, kita respect. Sebab kita pun terlibat walaupun dalam skala yang kecil. Kan kita ada squad task force di peringkat surau, ada skala yang kecil. Itu pasal kita bagi lontarkan suatu surau, jaga komuniti surau je. Jangan cerita hal kampung lain. Sebab berlaku ni bila ada orang yang pergi fikir benda tempat lain, tempat bukan tempat dia. Memang dia wajib bantu. Tengok dia susah. Orang sana tahu. Dia ada mad'u. Ni dalam istilah bahasa Arab mad'u ya Ustaz Azali. Mad'u ni apa dia? Orang yang ada amanah, orang yang bertanggungjawab kan, mas'ul pada tempat penggunaan. Jadi mesti ada asbab dia. Kalau kadang-kadang orang tu susah. Tuan-tuan tahu lah. Kadang-kadang ni saya pernah juga dengar berhadapan dengan orang bila dia susah. Tuan-tuan pun mungkin ada apa. Bila susah, kadang kita bantu. Tengok tak minggu bulan depan pun apa itu juga. Dia susah. Rupanya memang dia nak duduk takut macam tu je sebab dia suka dibantu. Macam juga kita pun luar dari sudut akal kata ada orang yang duduk di bawah jejambat ataupun ada orang yang duduk di bawah kereta. Memang dalam kereta. Memang hakikatnya ada orang macam tu. Tapi bila dibagikan kemudahan, bagi dan sebagainya, apa yang berlaku? Mereka dia akan duduk juga dia akan jadi seronok duduk kat tempat situ juga. Sebab dengan itu ada perhatian orang dan sebagainya. Bila dah ada datang, seolah-olah yang mas'ul pada tempat itu tak membantu kan? Itu pasal kita kalau nak bantu, sepatutnya kita kalau masuk rumah orang, kita jumpa tuan rumah dia, tanya dia kan? Ataupun kita nak masuk kampung orang, kita kena tanya mas'ul, siasatnya yang dipanggil tabayyun. Kita selidiki dan sebagainya. Bukan main terjah dakwah, terjah. Memang boleh nak terjah sebagainya. Orang ada duit dan sebagainya, boleh saja, tak masalah. So, kurang-kurangnya macam tu. Kena ada hormat, kena ada rasa hormat. Kita respect kerja-kerja yang dilakukan, amal dan sebagainya kan. Contoh dalam bab yang ni dia pergi Gaza kan. Kita Gaza. Memang kita tak nafikan nak masuk susah. Memang susah nak masuk. Dan ada seorang je yang rakyat Malaysia, satu-satunya rakyat Malaysia tunggal dalam tu. Dia mad'u lah, kita anggap dia mad'u lah, mewakili Malaysia di situ. Dia student di situ kan dan sebagainya. Tapi hakikatnya bila ditawarkan buat sesuatu, bukan maksudnya dia nak wajib jemput dia dan sebagainya. Mungkin, tapi kadang-kadang dia pun ada juga salahnya. Kadang-kadang dari segi kata-kata sinis dan sebagainya kan.
Tapi hakikatnya apabila merosakkan satu sistem yang sepatutnya. Tuan-tuan, sama ada tuan-tuan tahu atau tidak, sebenarnya nak masuk ke Gaza ni memang cukup susah. Semua NGO yang luar pun sekarang cukup susah apabila berlaku pertukaran pemerintahan Mesir. Dan mereka hanya membenarkan satu badan NGO yang namanya Minds of Smile. Minds of Smile ni antarabangsa punya NGO. Kalau NGO nak masuk ke dalam Gaza, dia mesti melalui Minds of Smile ni. Dan dia dapat kebenaran daripada dia ni international punya. Maksudnya dapat kebenaran dia dan sebagainya yang ada akses untuk boleh masuk ke Gaza ni. Tapi tak sewenang-wenangnya, tak semudah-mudahnya itu. Jadi apa yang berlaku, kalau kita tengok, wallahu alam bisawab lah kan, tuan-tuan boleh sebagainya. Apa yang berlaku bila seseorang yang dia guna budaya di sini masuk nak kerja, tahu ada orang susah, dia dia akan pergi. Dia akan susah sendiri. Lepas tu tengok hari tu perang Gaza, dia nak pergi perang. Dia nak pergi, bukan nak pergi perang, dia nak pergi bantu. Bagus tu, dia nak pergi bantu dan sebagainya. Tapi tidak sewenang-wenangnya mudah untuk masuk, sebab itu rumah orang, itu tempat orang. Dalam Malaysia dia boleh lah buat macam tu, budaya macam tu kan. Kita sebenarnya kalau kita duduk dalam NGO dan sebagainya, bila kita tahu ada orang susah tempat, bila orang lain datang keluar, orang lain luar yang bantu dan sebagainya, apa perasaan kita? Tapi kalau tuan-tuan tak ada perasaan dia tu, tak ada apa sebagainya, tak tahu dah tuan, selesai. Itu yang saya selalu cakap, kita cukup risau kalau ada dalam kawasan kita ada yang orang susah, tapi orang luar yang lebih mengetahui, orang luar yang bantu dan sebagainya. Walau kita kenyang makan hari-hari, makan kenyang kan, lada pun banyak sedap, poyak ada kan dan sebagainya. So itu ni hakikatnya. So kalau benda budaya itu digunakan, dia nak pergi ke macam tu, dia buat benda tu, akhirnya dia mendesak sesuatu untuk nak bagi masuk juga dalam keadaan apa cara sekalipun. So gunalah apa-apa cara sekalipun. Ingat tuan-tuan, Fatah ni, saya off record, kalau record pun saya yang record kan. Fatah ni golongan yang radikal juga sebenarnya di Palestin, di Palestin, dan kan kedutaan yang ada di Malaysia dan sebagainya di bawah Fatah, bukan Hamas, Fatah. So Fatah ini banyak bad record dia. Kalau di Malaysia sendiri ni pun banyak track recordnya memang teruk. Tapi kita bersangka baiklah. Benda ni saya nak cakap, kita tak tahu kebenarannya, tapi daripada banyak dari segi pembacaan, banyak dari segi orang yang cerita, memang susah nak buat cara dia. Itu pasal kalau kita tanya kedutaan Palestin di Malaysia, tanya berapa banyak duit orang Malaysia dah sampai ke Gaza, dia kata tak ada satu sen pun. Sebab orang tahu orang Arab ni lebih tinggi perkara hak yang makan duit ni, jadi sini joli dan sebagainya, rakyat Malaysia bagi banglo, bagi kenderaan hebat dan sebagainya, makan dan sebagainya. Tapi di Gaza itu, di Palestin, macam-macam berlaku. Itu pasal orang akan guna cara lain dan sebagainya. So ini ala kulli hal, situasi yang begini kita tak tahu mana betul dan salah. Tapi bila kita baca dan sebagainya, jangan kita anggap sesuatu itu semudah yang dibicarakan. 4 kontainer, 4 lori, 2 lori, 4 lori penuh barang medical dan sebagainya nak masuk. Tetapi terlalu banyak dah NGO guna konsep beli barang di Mesir dan bawa masuk ke Palestin, tapi barang tu tak sampai. Habis tarik rumput dekat sepadan saja, tak lepas-lepas. Begitu juga kalau kita lihat, telusuri sahabat kita ni yang start ni kan, dia cakap macam tu, tapi tak ada satu pun menunjukkan gambar yang dikatakan 2 lori yang dibeli itu bawa medical tu masuk ke dalam Gaza lagi. Tak lepas lagi. Jadi yang lepas hanya diri dia, batang tubuh dia dengan tim dia. Itu yang banyak gambar apa, sebab mainan dan sebagainya kan. Mana gambar yang kata medik dan sebagainya. Konsep asas yang kita guna, yang Malaysia guna baru ni, yang Aid for Palestine ni, gunakan nama Allah yang memang penuntut. Dia ada start daripada 2013 duduk dalam tu lagi. Nadir tahu dia. Kalau tuan-tuan boleh follow, bagus follow dia. Dia seorang pelajar dan saya yakin saya berjauh di sudut. Saya rasa dia kahwin dengan orang sana. Tu pasal dia boleh stay lama sebab
2013 lagi dia dah duduk sana sambil belajar. Dan dia menguruskan NGO. Konsepnya bantu dari dalam. Bantu dari dalam. Maksudnya dia pun ada NGO, uruskan NGO, dapat duit, dia beli barang ataupun apa sahaja aulawiyat di Palestin pada ketika itu, dia akan uruskan dari dalam. Maksudnya boleh membantu ekonomi orang Palestin itu sendiri. Tapi yang biasa, yang hantar daripada luar, barang beli, kan ingat lagi dulu yang cerita yang kapal Mavi Malbara dan sebagainya tu kan, bilion sebagainya kan. Kapal tu ditahan, barang tu gimana? Walhal kita dah kutip duit kan untuk barang tu. Begitu juga yang berlaku yang sekarang ni, yang kes ustaz kita ni kan. Cuma jauh dia sudah arti, kalau lah betul dia pakai duit di dia dan sebagainya, alhamdulillah ala kulli hal dia selamat lah. Tapi barang tu wallahu taala alam lah, kita bersangka baiklah, doa mungkin boleh lepas. Tapi kalau dia guna duit sumbangan daripada yayasan dia dan sebagainya, maka taklah benda tu tak sampai. Biarlah kita jana ekonomi dan sebagainya. So itu kerajaan kita dah dari segi maaf cakap dah, jemaah Islam memang guna mapin pun guna orang dalam lah, sebab maduk dalam tu apa aulawiyat dia dan sebagainya. Ini diceritakan ustaz ni menguruskan apa? Rumah anak yatim. Nak mewujudkan rumah anak yatim di Palestin. Menunjukkan rumah yatim. Baguslah. Tapi kalau rumah anak yatim di Malaysia, sambutan memang hebat. Anak yatim di Palestin hampir 20,000 orang. Tapi budaya di sana, ada anak yatim, dia tidak akan serah pada orang. Ahli keluarga dia akan berebut untuk ambil nak jaga. Beza dengan budaya negara kita. Negara kita buat rumah anak yatim, berkenjak orang nak mohon masuk. Maksudnya dengan bantuan, maksudnya kamu masuk free dan sebagainya. Tapi di sana, kalau kita nampak rumah yatim, itu yang dia nak kan. Tapi dia kata di Palestin 20,000 orang anak yatim, hanya 140 orang aja yang diberikan kebenaran, bukan kebenaran, maksudnya keluarga yang hantar pada rumah tu. Itu pun kena berulang. Dan mungkin ada berapa je yang duduk asrama sebagainya. So beza konsepnya tu. So kena kita sesuatu tu kena ada dipanggil aulawiyat. Keutamaan di tempat itu dan sebagainya. So nak bantu orang dan sebagainya, macam kita bina kekuatan dalamnya, kita pastikan dalam kita ni jaga baik-baik. Begitu juga lah nak pergi dan sebagainya. Dia tidak sewenang-wenangnya sebagaimana budaya yang di sini. Nampak orang sana susah, dia akan pergi. Dia bantu. Seolah-olah kampung tu tak ada orang kampung, tak ada ketua kampung, tak ada ahli keluarga dia dekat dan sebagainya. Mereka ni mesti dah lama dah tolong orang tu, takkan dia dibiar begitu saja. Tapi kita bersangka baik, orang nak tolonglah, tak jadi masalah. So hakikat nak mengendalikan orang yang fakir dan sebagainya ni, kadang-kadang mentaliti yang saya cakap tadi mula tadi, mereka ni tidak sewenang-wenangnya macam tu lah. Itu kata-kata Rasulullah sendiri kata, kana yakuna fakiru al-kufran, apa dari maqal sesungguhnya orang yang fakir itu lebih dekat dengan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. So kita sebenarnya bina ilmu, sepatutnya bina ilmu bersama. Okey, wallahu taala alam. Dah banyak lagu SOP. Tengok wakil MDN dia tak ada tunjuk payung dia hebat lagi lah. Okey, masing-masing pada letih dan sebagainya, insya-Allah. Kita qulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma shrah lana wa nafa'na bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir bihi qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna الصلاة وذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اللهم يسر ولا تعسر عليك يسير فإنك تيسير ما سرت بتمام بخير لا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.